Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syamil Hakim bin Ahmad Syukri bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai analisa kaedah resam Al-Quran dalam kuliah Resam Top dan Fawasil Al-Quran semester 2. Nama ahli kumpulan terdiri daripada Syamil Hakim bin Ahmad Syukri, Ahmad Syafiq Aikal bin Syamsul, Muhammad Aqil Firdaus bin Ibrahim, Zulizal Iqbal bin Zulkifli dan Muhammad Fahan bin Muhammad Asri. Pengenalan. Salah satu cabang ilmu ulum Al-Quran yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran ialah resam Uthmani. Proses penulisan Al-Quran untuk menyelaraskan bacaan Al-Quran dengan betul dari segi sebutan dan sebagainya. Oleh itu, dalam kajian ini dilakukan untuk menganalisa resam Uthmani dalam Al-Quran Madinah juzuk 2 dari halaman 22 hingga halaman 25 bagi mengenal pasti dan menghuraikan serba sedikit mengenai resam Uthmani mengikut kaedah-kaedah yang terdapat dalam resam tersebut. Antara kaedah penulisan resam Uthmani ialah Al-Hazaf, Al-Ziyadah, penulisan Hamzah ataupun hukum Hamzah, Ibdal, Al-Faslu wal-Waslu dan resam kalimah yang mempunyai dua bacaan atau lebih. Definisi Al-Hazaf. Secara umumnya, hazaf membawa maksud pembuangan. Menurut Muhammad Nazir Khadir, Al-Hazaf yang dimaksudkan di sini adalah membuang huruf. Dari sudut bahasa ialah Al-Isqat dan Al-Izalah adalah pembuangan kalimah yang dibenarkan dan semata-mata pernyataan sahaja, pernyataan kaedah. Ianya tidak termasuk pembuangan atau pengguguran huruf-huruf Al-Quran yang telah disepakati akan keharamannya. Huruf-huruf yang dibuang adalah 5 huruf, iaitu alif, waw, ya, lam dan nun. Huruf alif, waw dan ya adalah yang paling banyak, manakala huruf lam dan nun yang paling sedikit sahaja yang berlaku di dalam Al-Quran. Pembahagian Al-Hazaf. Hazaf terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama hazaf Al-Isyarat, iaitu dibuang kerana menunjukkan terdapat beberapa cara bacaan. Yang kedua hazaf Al-Ikhtisar, iaitu dibuang mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga hazaf Al-Ikhtisar, iaitu dibuang kalimah yang tertentu pada tempat yang tertentu. Huruf-huruf yang digugurkan ialah alif, waw, ya, lam dan nun. Definisi ziyadah. Muhammad Nazir Khadir menyatakan bahawa al-ziyadah bermaksud menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu dalam Al-Quran mengikut penulisan resam Uthmani. Huruf tersebut ditulis tetapi tidak dibaca pada semua keadaan. Dalam penulisan mushaf resam Uthmani, huruf-huruf yang ziyadah ialah huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Definisi hukum huruf Hamzah. Al-Hamzah merupakan salah satu huruf hijaiyah. Asal bacaan bagi Hamzah adalah dengan tahqiq dan kaedah bacaan tahqiq ini merupakan bahasa Qais dan Tamim, manakala bacaan selain tahqiqi ialah tahqifi. Ia merupakan bahasa Quraisy. Termasuk dalam kaedah bacaan takhsis adalah bacaan tahsil baina-baina, ibdal, hazaf atau bacaan naqal. Al-Hamzah berlaku pada awal kalimah, pertengahan dan hujung kalimah serta mengikut barisnya juga. Seterusnya, definisi dan pembahagian ibdal. Ibdal yang merupakan kaedah yang keempat dalam resam Uthmani. Ibdal ialah pertukaran huruf dengan huruf. Pembahagian ibdal. Ibdal terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama ibdal alif kepada waw, yang kedua ibdal alif kepada ya,
Yang ketiga, ibdal nun kepada alif. Yang keempat, ibdal ta marbutah kepada ta maftuhah. Dan yang terakhir, ibdal waw sulasi kepada alif. Kaedah yang seterusnya ialah al-faslu wal-waslu. Al-faslu wal-waslu ialah kaedah menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah tertentu. Dalam penulisan resam Uthmani, terdapat banyak kalimah yang ditulis dengan cara bersambung pada sesuatu tempat tetapi ditulis dengan cara berpisah pada tempat yang lain dan sebaliknya. Kaedah yang terakhir iaitu kaedah yang keenam, resam kalimah yang mempunyai dua bacaan atau lebih, iaitu suatu kalimah yang dibaca dengan dua qiraat atau lebih. Sekiranya qiraat yang berbeza itu dapat ditampung oleh satu bentuk resam, ia ditulis dalam semua mushaf Uthmani dengan satu bentuk resam seperti Maliki. Dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, boleh dibaca dengan memanjangkan mim dan pendek. An-Nisa Suratul Baqarah ayat 142 hingga 145. Muka surat 22. Kaedah yang pertama ialah al-hazf, iaitu pembuangan. Hazful alif ada 10 kalimah yang ditemui. Di sini saya bawakan 3 contoh sahaja. Contoh yang pertama ialah wallahu. Huruf alif dhamir marfu' mukhatab dibuang apabila berhubung dengan dhamir maf'ul. Sirat. Huruf alif pada kalimah isim dibuang. Wa kadhalik. Huruf alif pada ismul isyarah dibuang. Seterusnya hazful lam. Ada 2 kalimah yang dijumpai. Yang pertama allati dan yang kedua allazina. Kedua-dua kalimah ini dibuang huruf lam apabila didahului oleh alif lam at-ta'rif pada kalimah isim. Seterusnya kaedah yang kedua iaitu az-ziyadah, yang bermaksud penambahan. Ziyadatul alif ada 5 kalimah yang dijumpai. Kanu, litakunu, fawallu, utu, tabi'u. Kelima-lima kalimah ini ditambah huruf alif selepas huruf waw jama' muzakkar salim yang berhubung dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il amr yang berada pada hujung kalimah. Seterusnya kaedah yang ketiga iaitu al-hamzah, yakni penulisan hamzah. Hamzah wasal ada 14 kalimah yang dijumpai. Dalam slide ini saya bawakan 2 contoh sahaja. Yang pertama as-sufaha. As-sufaha ditulis dengan alif sama ada didahului oleh harf jar ataupun tidak. Tanda hamzah wasal ialah kepala huruf sad yang diletakkan atas huruf alif. Begitu juga dengan kalimah an-nas, yang mana huruf sad diletakkan atas huruf alif. Seterusnya hamzah qata'. Terdapat 20 kalimah yang dijumpai. Dalam slide ini saya bawakan 3 contoh sahaja. Yang pertama as-sufaha. Hamzah qata' terletak pada akhir kalimah. Hamzah ditulis tanpa surah jika didahului tanda sukun. Begitu juga dengan kalimah yasha. Hamzah tersebut ditulis tanpa surah jika didahului tanda sukun. Yang ketiga ila. Hamzah qata' terletak pada awal kalimah. Ditulis dengan surah alif dengan baris bawah. Kaedah yang seterusnya ialah al-ibdal, yang bermaksud penggantian. Ibdal alif kepada ya. Ada 4 kalimah yang dijumpai. Yang pertama ila, kedua ala, ketiga hada, keempat nara. Ila, huruf alif di akhir kalimah ditukar kepada ya dan dia dibaca dengan alif. Begitu juga dengan ala, dan begitu juga dengan hada, begitu juga dengan nara. Cumanya hada dan nara di sini
kedua kalimah ini mempunyai ejaan asal, iaitu imlai. Manakala ila dan ala tiada ejaan asal, imlai. Akhir sekali ialah kaedah kelima, iaitu al-maqtu' wal-mausul. Ittifaq, yakni persepakatan ulama rasm pada maqtu'. Hanya satu kalimah yang dijumpai. Qata' haitsu dari ma pada dua tempat sahaja dalam Al-Quran. Salah satunya ialah ayat ini, wa haitsu ma kuntum. Analisa Al-Quran pada muka 23 yang saya dapati terbahagi kepada 5 jenis kaedah, iaitu kaedah pembuangan, kaedah penambahan, kaedah penukaran dan kaedah hukum huruf hamzah, dan terakhir sekali ialah kaedah fasl dan wasl. Kaedah pembuangan. Perkataan pertama yang saya dapati adalah as-sabirin, iaitu hazaf huruf alif pada jamak muzakkar salim. Seterusnya ayatina hazaf huruf alif pada jamak muannas salim. Perkataan khairat adalah hazaf huruf alif antara huruf ra dan huruf ta. Seterusnya perkataan lilhaq dan linnas adalah hazaf huruf alif yang terletak di antara huruf lam. Perkataan wakhshawni dan atainahum adalah hazaf huruf alif musanna pada pertengahan kalimah sama ada pada isim atau fi'il. Perkataan allazina adalah hazaf huruf lam pada isim mausul. Perkataan masjidil haram adalah hazaf huruf ya asliyah akhir kalimah kerana meraihkan ketiadaannya ketika bacaan disebabkan terdapat huruf sakinah selepasnya. Dan terakhir sekali adalah perkataan ya ayyuha, iaitu hazaf huruf alif selepas huruf ya. Kaedah kedua pula adalah kaedah penambahan, iaitu pada kalimah abna'akum dan syai'in adalah ziyadah pada huruf alif. Seterusnya perkataan washkuru, takunu, taslu, zalamu, fastabiku, ista'inu adalah ziyadah huruf alif selepas waw jamak yang berada di hujung yang bersambung dengan fi'il. Kaedah ketiga pula adalah kaedah penukaran, dan kalimah pertama adalah as-salah, iaitu penukaran huruf alif dengan huruf waw. Seterusnya perkataan ala adalah penukaran huruf alif dengan huruf ya. Dan yang terakhir sekali adalah perkataan ayatina dan ni'mati adalah penukaran huruf ta marbutah dengan huruf ta maftuhah. Hukum huruf hamzah, iaitu pada kalimah linnas, hamzah wasal berada bersama lam ma'rifah diiringi sebelumnya huruf lam lain. Dan seterusnya kalimah aina, inna, abna'ahum, atainahum, huruf hamzah apabila berada di awal kalimah ditulis rasmi dengan huruf alif sama ada ia berbaris fathah atau dhammah atau kasrah. Seterusnya kalimah li'alla dan wali utimah, acara rasminya apabila ia didahului oleh huruf sebelumnya. Kalimah ya'ti manakala jika sebelum huruf hamzah ada huruf maftuh, maka ia ditulis rasminya dengan huruf alif. Kalimah syai'in apabila huruf hamzah mutatarrifah, mutaharrifah sebelumnya ada huruf sakinah, maka tidak akan dirasmkan surahnya. Faslu dan waslu. Kalimah pertama ialah amma ta'malun. Ini terdapat 45 tempat dalam Quran yang ditulis secara bersambung seperti anma. Perkataan asal dia adalah anma, tapi kita baca amma. Dan kalimah seterusnya adalah li'alla. Setiap Allah yang ada dalam mushaf ditulis secara mausul bersambung, iaitu Allah. Kita tak baca anla, kita baca Allah. Kalimah seterusnya adalah aina ma takunu. Dalam Al-Quran, ma yang datang selepas aina ada 12 tempat. 7 tempat daripadanya ditulis dengan berpisah secara ittifaq. Analisa Al-Quran muka surat 24. Kaedah yang pertama, hazaf huruf alif, ya, lam. Seperti contoh di bawah, kalimah al-bayyinat, as-salawat, was-samarat, penerangannya ialah hadaf huruf alif pada jamak muannas salim. Kedua, al-ainun, ar-raji'un, as-sabirun, as-sabirin, penerangan dia ialah hazaf huruf alif pada jamak muzakkar salim.
Asabathum, hazaf huruf alif selepas huruf sad. Ulaika, hazaf huruf alif pada isim al-isyarah. Ilahukum bayyinah, iaitu hazaf huruf alif dhamir raf'u muttasil bila berada di tengah dan bersambung dengan dhamir. Wahid, ialah hazaf huruf alif pada bilangan. Ar-Rahman, hazaf huruf alif selepas huruf mim. Al-Bayyinat, hazaf huruf ya yang berada di tengah kalimah apabila ia berhimpun dengan huruf ya yang lain. Dan yang terakhir, Al-La'inun Allazina, iaitu dengan dia membuang huruf lam apabila didahului alif lam ta'rif pada kalimah isim. Yang kedua ialah ziyadah huruf alif dan waw. Yang pertama iaitu kalimahnya wa matu wa bayyanu aslahu tabu qalu taqulu, iaitu menerangkan penerangan dia penambahan huruf alif selepas huruf waw jamak yang berada di hujung kalimah yang bersambung dengan fi'il. Yang kedua ulaika. Ulaika dia punya penerangan ialah menambah huruf waw pada kalimah-kalimah tertentu, khasnya selepas huruf hamzah berbaris dhammah. Yang ketiga iaitu al-badal, iaitu ganti. Yang kalimah dia yang pertama ialah wal huda, iaitu ibdal huruf alif kepada ya, iaitu menggantikan huruf alif kepada ya. Yang keempat ialah hukum huruf hamzah. Kalimahnya ialah iza. Yang pertama iza, anfus, amwal, ahya, amwat, ilahu, ajma'in, atubu, aslahu, anzalna, ulaika, inna asabathum. Penerangannya ialah huruf hamzah apabila berada di awal kalimah ditulisnya resamnya dengan huruf alif sama ada berbaris fathah atau dhammah atau kasrah. Yang kedua sya'air, iaitu penerangannya huruf hamzah di pertengahan ada yang berbaris dan ada yang sakinah. Jika sakinah, maka huruf sebelumnya sama ada madmum atau maksur atau maftuh. Yang ketiga bisyai'in, iaitu penerangannya huruf hamzah yang berada di hujung kalimah diresamkan menjadi huruf dengan mengikut baris huruf sebelumnya. Jika sebelumnya terdapat huruf sakin, maka ia tidak akan diresamkan surahnya, sama ada hamzah tersebut sakinah ataupun mutaharriqah. Dan yang terakhir ialah hukum al-fasl dan al-wasl. Kalimahnya yang pertama liman yuqtal min rabbihim min sya'air ayyat tawafa wa man tatawwa'a min ba'di, iaitu penerangannya ialah penyambungan wasl iaitu wasl kalimah-kalimah yang berlaku idgham padanya dan pemisahannya iaitu fasl. Yang kedua kalimah fi sabil wasl, iaitu penyambungan penyambungan pada kalimah-kalimah yang tidak berlaku idgham dan fasl. Okay, saya akan mulakan dengan hazaf al-alif. Yang pertama, membuang alif pada jamak muzakkar salim. Contoh perkataan hasarat, khutuwat dan as-sultan. Ketiga-tiga perkataan ini dia membuang alif pada jamak muzakkar salim. Yang kedua, membuang alif pada jamak muannas salim. Perkataan yang saya jumpa dalam surat ini adalah as-samawat wa ikhtilafin ar-riyahi. Yang ketiga, kaedah hazaf yang telah digunakan ialah membuang huruf alif pada ya seruan, iaitu an-nida. Kataan yang saya jumpa ialah ya ayyuha. Yang keempat, membuang huruf alif pada dhamir marfu' mutakallim apabila berhubungan dengan dhamir maf'ul, iaitu a'malahum dan bi kharijina. Yang kelima, membuang huruf alif pada kata nama isim isyarah, iaitu kadzalika. Yang keenam adalah hazaf al-lam. Hazaf al-lam ialah membuang huruf lam apabila didahului oleh alif lam at-ta'rif pada kalimah isim, iaitu allati dan juga alladina. Kedua ialah kaedah az-ziyadah. Yang pertama ziyadah al-alif. Ziyadah al-alif ialah tambah al-alif selepas huruf waw jamak pada kalimah muzakkar salim
yang berada di hujung kalimah. Yang pertama, perkataan zalamu. Yang kedua, ittabi'u. Yang ketiga, taqulu. Kaedah ketiga adalah kaedah al-hamzah. Dari segi bahasa, hamzah bererti tekanan atau tolakan. Manakala dari segi istilah, hamzah bererti bertutur dengan huruf hamzah. Hamzah pula terbahagi kepada dua, iaitu hamzah wasal dan juga hamzah qata'. Hamzah wasal yang terletak pada lam at-ta'rif dan yang menyerupainya selepas lam al-ibtidal dan lam al-jar. Perkataan yang saya jumpa ialah la'ayatin. Hamzah qata' pula hamzah yang berhubung dengan huruf tambahan, huruf ziyadah. Perkataannya ialah fa'ahya bihi amanu. Hamzah qata' yang terletak di hujung kalimah pula, tiap-tiap hamzah yang ditulis tanpa surah jika didahului tanda sukun. Yang pertama, perkataan as-sama'i. Yang kedua, ma'in. Yang ketiga, bisu'i. Yang keempat, wal fahsya. Hamzah yang tanda sukun pula, hamzah yang didahului fathah ditulis dengan surah alif, iaitu ya'murukum. Ya'murukum adalah hamzah yang didahului fathah ditulis dengan surah alif. Kaedah yang keempat ialah al-ibdal. Dalam muka surat ini hanya terdapat ibdal al-alif kepada ya, iaitu alallah. Kaedah yang kelima pula yang saya jumpa dalam muka surat ini iaitu al-faslu wa waslu. Al-mausul, perkataan saya jumpa untuk al-mausul ialah mimma'i. Itu ejaan asalnya ialah min dan juga ma. Dia bersambung. Ini bersambung dengan kalimah selepasnya, iaitu min dan ma. Perkataan kedua ialah innama. Wasal lam ta'rif dengan kalimah isim selepasnya pada seluruh Al-Quran. Perkataan yang terjumpa dalam muka surat ini ialah as-samawati wal ardi. Kesimpulannya, secara rumusnya, terdapat banyak kalimah dalam Al-Quran yang diaplikasikan di bawah kaedah-kaedah resam Osmani. Pada halaman 22, di dalam Al-Quran terdapat 12 kalimah yang dikesan mengikut kaedah hazaf, manakala sebanyak 5 kalimah di bawah kaedah ziyadah, 34 kalimah di bawah kaedah hukum hamzah dan 1 kalimah sahaja di bawah kaedah yang kelima. Seterusnya, pada halaman 23 terdapat 9 kalimah yang menggunakan kaedah hazaf, 7 kalimah di bawah kaedah ziyadah, 4 kalimah di bawah kaedah hukum hamzah dan 2 kalimah di bawah kaedah al-faslu wal-waslu. Kemudian, pada halaman 24 terdapat 16 kalimah yang dikenal pasti sebagai al-hazaf, 7 kalimah mengikut kaedah ziyadah, 1 kalimah dari al-badal, 15 kalimah dari hukum hamzah dan 7 kalimah dari kaedah al-faslu wal-waslu. Akhir sekali, pada halaman 25 terdapat dalam Al-Quran terdapat 12 kalimah mengikut kaedah al-hazaf, 3 kalimah dari ziyadah, 1 kalimah dari ibdal dan 3 kalimah dari kaedah al-faslu wal-waslu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.